Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam menghadiri persidangan pemimpin agama antarabangsa yang berlangsung di Sunway Resort Hotel Selangor, Malaysia. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Dengan tema Perpaduan dengan Kepelbagaian, persidangan anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Muslim World League bertujuan menggalakkan keamanan, keharmonian dan perpaduan dalam kalangan pemimpin agama di seluruh dunia. Persidangan tersebut juga disertai oleh wakil daripada 50 buah negara. Majlis Doa Selamat bagi rombongan Biktar Perubatan Haji dan bakal jemaah haji Kementerian Kesihatan bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi, anjuran Kementerian Kesihatan diadakan petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Pada majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyampaikan surat lantikan kepada rombongan Biktar Haji Perubatan dan sumbangan derma kepada 38 bakal jemaah haji terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Juga diadakan penyerahan pelindungan skim Takaful Duyufur Rahman dan beg khas bagi rombongan pegawai perubatan haji Kementerian Kesihatan serta penyampaian cek dari Insurans Islam Type dan cenderamata dari Darussalam Holdings. Bin Osman, pemangku pengarah urusan holding sendiri. Pertandingan pidato kebangsaan memupuk rasa kecintaan dan semangat patriotisme kepada negara diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 dan Bulan Bahasa 2023. Peringkat akhir pertandingan diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Mempunyai pertalian dengan perkembangan sikap yang positif. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Johan pertandingan disandang oleh Awang Muhammad Iqbal Syakib bin Haji Suhaib beserta persendirian. Tempat kedua pula dimenangi oleh Dayan Nur Khairah Afika binti Mentamit dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Manakala tempat ketiga dirangkul oleh Awang Muhammad Syahir Akil bin Haji Muhammad Saiful Nurizam dari Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Bolkiah. Dipersilakan. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Komuniti ASEAN telah lama mengiktiraf kepentingan perpaduan dan kerjasama dalam mengurangkan kesan bencana serta meningkatkan daya tahan dalam kalangan negara anggota. Justru Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ASEAN ACDM merupakan platform penting untuk menyatukan semua anggota dalam pengurusan bencana. Perkara itu antara disentuh oleh pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semasa Majlis Perasiman ACDM ke-44 di sebuah hotel di Gadong. Dan Nur Hamidah binti Haji Hamidun juga menjelaskan ketika ASEAN terus berkembang pesat adalah penting untuk terus mengukuhkan hubungan dan bekerjasama dengan berkongsi amalan terbaik dan bertukar-tukar pengetahuan dalam meningkatkan strategi pengurusan bencana yang akan dapat melindungi komuniti dengan lebih baik dan mengurangkan kehilangan nyawa. Mesyuarat tahun ini bertemakan membina ASEAN berdaya tahan melalui pemulihan bencana inklusif dan mampan. Sementara itu, lebih 70 delegasi Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ASEAN ACDM dan mesyuarat berkaitan diraikan malam tadi pada majlis makan malam di sebuah hotel di Gadong. Hadir Dayan Nur Hamidah binti Haji Hamidun, pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis bertujuan memupuk persekitaran kondusif melalui dialog dan rangkaian berterusan dalam kalangan negara ASEAN mengenai pengurusan bencana.
Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Zanatul Aini binti Haji Zainin alias Haji Jinin, ahli kimia ubat kanan di Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan, dinaikkan pangkat sebagai pengarah Perkhidmatan Farmasi di Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan mulai 8 April 2024. Bidang kerjasama meliputi pertukaran pelajar dan kaki tangan, pertukaran penerbitan dan program kerjasama penyelidikan pengajaran antara yang dibincangkan semasa lawatan rombongan Yayasan Kejayaan Mu'allaf Indonesia dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Indonesia ke College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Rombongan diketuai oleh Muhammad Damanhuri, Ketua Yayasan Kejayaan Mu'allaf Indonesia dan Dr. Rahmat Saputra, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat Indonesia dan dialu-alukan oleh Profesor Madya, Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Juga diadakan majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara Kupu SB dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Penandatanganan MOU akan meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian pengalaman terbaik. MOU kerjasama terkait dengan bidang pendidikan, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua terkait dengan bidang penelitian dan juga bidang pengabdian kepada masyarakat atau khidmat kepada masyarakat. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita lainnya. Bang, apa gitu bang? Ni jogging ah. Jogging mana kita? Ni di highway ah. Highway, TV je ni. Sama, tu, ini juga on tu. Ada juga rasanya tu. Ini ada belang tu bang. Tu. Pasang ah? Baca dulu instructionnya, baru pasang. Apa tu? Nyangkuk. Baca dulu instructionnya. Bahaya bakaran ni. Ni sepana berhenti ni. Bang, apa kita tu bang? Melukis ah. Melukis apa? Dia apa? Aku ni ada membeli barang online bang. Murah bang. Macam ada label keselamatan sudah. Selamat dipakai di Brunei tak? Oh, ni jual apa budi? Jangan apa dilayan. Aku sedih. Bahaya bakaran ni. Itu baru yang calik. Loh, ada suket mau? Charging mobile. Ada bang. Tu, agak cucuk saja. Lah. Menempiar sakit mana ni lah? Ini apa tu? Ni je payah. Aku siap mana? Ternyangkut. Bahaya bakaran ni. Pastikan dulu selamat, baru pakai. Jadi. Panas. Hei. Lap tu tangan mu tu ah. Dengar tu kau cakap kau ni. Sekalian ni saja. Okey. Kau pajal juga kan menakan tangan-tanganmu basah tu. Bahaya bakaran ni. Sorry bos. Lain kali aku lap tanganku dulu. Sama, segala ni yang panas peralatan elektrik yang kau on ni, jangan ditinggalkan. Faham bos. Sama, sebelum berjalan ni segala elektrik yang patut ditutup ni, tutup dulu baru berjalan. Faham? Faham bos. Sama. Sama apa? Sama-sama tani beringat. Sila baca dan ikuti arahan manual pengguna bagi barangan elektrik yang belum pernah dipakai. Beli barangan elektrik yang terdapat tanda keselamatan dan sesuai untuk kegunaan tempatan. Periksa barangan elektrik, soket dan wayar. Jangan gunakan jika terdapat kerusakan. Pastikan tangan Auda sentiasa dalam keadaan kering semasa menggunakan barangan elektrik. Tutup suis barangan elektrik apabila tidak digunakan sebelum meninggalkan rumah. Jangan biarkan barangan seperti setrika dalam keadaan on tanpa pengawasan. Pesanan ini dibawakan oleh Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bengkel ICT Microsoft Word yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan penyampaian sijil. Bengkel dikendalikan bersama oleh Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD dan Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan dan latihan serta unit takmir bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Acara berlangsung di Masjid Universiti UBD.
Bengkel antara lain memberi pendedahan kepada para pegawai masjid mengenai penggunaan Microsoft Word serta meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan ICT. 31 pegawai masjid dari seluruh negara menyertainya. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pegawai hal ehwal masjid. Dua buah kampung di daerah Belait akan mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung dalam masa yang terdekat. Pemangku pegawai daerah Belait dalam sidang media kemarin menjelaskan majlis pengundian dan pemilihan calon bagi ketua kampung Merangking diadakan pada 12 Mei ini. Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad juga memaklumkan pengundian akan diadakan di Dewan Serbaguna Merangking, Mukim Bukit Sawat. Manakala pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Pandan D akan diadakan pada 19 Mei di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Saidina Ali, Kampung Pandan. Merangking yang akan diadakan dengan kaedah kertas undi pada hari Ahad 3 Zulkaidah 1445 bersamaan. Delegasi dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam bertolak ke Republik Singapura bagi menyertai lawatan ke Sekolah Menengah Edgefield di bawah program Sekolah Berkembar Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Delegasi terdiri daripada 12 pelajar dan 3 guru pengiring. Semasa lawatan tersebut, para pelajar akan berpeluang untuk melihat skop pendidikan yang lebih luas seiring dengan keperluan masa ini dan akan datang. Lawatan diharap dapat meneruskan hubungan erat dan kerjasama yang sedia ada di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura melalui perkongsian buah fikiran. Dan juga mengambil yang kamu dapat nanti insyaAllah. Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan menyertai pameran pengembaraan antarabangsa SOL SITF kali ke-39. Acara yang akan diadakan dari 9 hingga 12 Mei itu merupakan peluang bagi negara mempamerkan kawasan tarikan pelancong yang menginginkan pengalaman unik di Asia Tenggara. Pameran tersebut bukan sahaja menarik pihak profesional dari industri berkenaan, namun menarik sejumlah besar pengunjung. Ini tentunya akan menjadi peluang bagi negara untuk mempamerkan kebudayaan, tradisi, pengalaman pengembaraan serta mengukuhkan lagi hubungan pelancongan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Korea Selatan. Selain itu, sesi networking antara agensi pengembaraan Brunei dan Korea juga akan diadakan bertujuan mengukuhkan hubungan industri pelancongan. Satu operasi penguatkuasa undang-undang di bawah operasi Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK 2024 dijalankan menyasarkan beberapa buah rumah sewa di Mukim Kilanas dan Mukim Gadong B. Semasa operasi, 10 warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Manakala 2 warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan 9-4 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja menggunakan PAS lawatan. Kesemua 12 individu ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Diadakan bersempena sambutan ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-64. Kempen berlangsung esok di Dewan Serbaguna Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Landasan Lama, Berakas. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Penerimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.